Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang masih menyokong, yang sentiasa support channel ni. InsyaAllah saya doakan semoga semua dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, sihat dan yang paling penting berbahagia dengan keluarga tercinta, insyaAllah, amin. Baik, untuk bahagian kali ni, bahagian 13, saya nak buat video ataupun saya nak tunjukkan kita punya proses dan cara-cara pemasangan untuk roof beam yang sebelum ni saya janjikan untuk bahagian 13 ni. Kita masih lagi di tapak pembinaan yang sama di Pekan Nenas Pontian. Okey, dalam tempoh hari kita dah siapkan proses kita punya proses ikat bata ni. Jadi sekarang kita akan jalankan kita punya kerja-kerja untuk ikat bata lah. Kita akan jalankan kerja-kerja untuk roof beam, beam sebelah atas. Jadi biasanya lah kebiasaannya teknik untuk pemasangan papan cetak beam sebelah atas ni ikutkan banyak cara. Okey, antara salah satunya kalau anda boleh tengok semasa buat proses kerja ikat batu ni, kadang-kadang tukang ada letakkan kayu. Dia akan letakkan kayu 1, 2, 3, 4 masa dia buat proses ikat bata. Jadi masa pasang papan cetak tu dia akan letakkan papan atas kayu dulu satu. Itu salah satu teknik yang ada tukang dekat Malaysia ni buat. Tapi untuk saya tak gunakan teknik tu, cara tu. Tapi saya akan gunakan teknik dan cara yang lain. Lebih kurang sama, tapi ada perbezaan sedikit lah. Jadi untuk proses pemasangan papan cetak ni sebelah atas, untuk proses pemasangan papan cetak ni yang paling penting sekali dia punya leveling. Dia punya leveling, ketinggian dia, kita perlu pastikan benda tu betul-betul sama tinggi lah. Tak naklah sebelah belakang rendah, sebelah depan tinggi. Jadi kita kena buat benda tu level dia sama tinggi. Kalau tidak nanti bila kita buat tinggi rendah, kita tak check, kita tak double confirm ketinggian dia, nanti masa proses pemasangan kerangka bumbung dia akan mengalami sedikit masalah dan kesukaran untuk buat kerja pemasangan kerangka bumbung kemudian hari nanti. Jadi langkah pertama yang kita kena buat untuk proses pemasangan papan cetak beam atas ni, langkah pertama dia, kita kena ambil dulu ukuran. Untuk ketinggian beam sebelah atas kita ni. Jadi lepas tu baru kita boleh buat kerja-kerja pemasangan papan cetak lah. Biasanya saya akan pasang papan cetak bermula daripada bahagian luar dulu. Keliling bangunan ni saya akan pasangkan dulu, siapkan dulu sebelah luar, baru saya akan masuk sambung sebelah dalam lah. Jadi kita akan pasang papan cetak kita nanti sampai sini je. Jadi daripada depan ni sampai sini kita akan pakai beam siap. Ni kita ada tiang lagi, tiang Roman yang kita belum naikkan lagi. Jadi lepas kita naikkan tiang Roman tu, baru kita pasang beam siap sini. Dalam saja kita akan buat beam cetak. Jadi sebelum kita jalankan ataupun kita buat proses pemasangan papan cetak, kita kena buat dulu ataupun kita kena
cantumkan kita punya papan cetak dulu. Jadi boleh nampak tim kita kat sana tu tengah buat proses apa ni, cantumkan kita punya papan cetak. Jadi sementara nak tunggu papan cetak tu dia orang sambung, jadi saya akan terangkanlah sedikit dia punya teknik, dia punya cara, macam mana nak buat. Jadi sedikit sebanyak benda ni memberi sedikit info lah pada anda semua. Kod-kod akan datang, anda nak buat rumah sendiri, jadi bolehlah jadikan video ni sebagai rujukan. Mungkin anda tak boleh nak ambil semua sekali cara dan teknik dalam video ni, tapi mungkin anda boleh ambil sedikit ilmu yang saya cuba kongsikan, yang saya cuba sampaikan kepada anda semua. Jadi keluasan rumah ni 1500 kaki persegi. 1500 kaki persegi. Jadi untuk papan cetak tu memang akan gunakan papan cetak yang banyak lah. Sebab ada setengah tukang dia akan, untuk papan cetak ni dia akan sambung. Dia akan buat separuh dulu, lepas tu separuh nanti kemudian dia buka sini, dia pasang sebelah sini. Ada tukang yang buat macam tu. Tapi saya akan buatkan sekali harung semua sekali. Baru saya akan jalankan kerja besi dan kerja konkrit beam atas. Okey, ni kita punya papan cetak yang kita dah siap sambung. Kemungkinan masih tak cukup lagi yang ni untuk keluasan rumah yang kita tengah buat sekarang ni. Jadi saya dah order. Kemungkinan nanti akan sampai lagi separuh. Okey, untuk kita punya saiz beam atas ni, saya akan buat lebih kurang dalam 12 inci sekaki lah. Jadi papan yang kita akan guna pakai, kita akan cantumkan dua jenis papan ataupun dua saiz papan, iaitu saiz 1 inci kali 8 inci dengan 1 inci kali 6 inci. Jadi kita akan dapat kat sini 14 inci lah. 14 inci. Jadi 2 inci ni akan duduk di tepi batu. Kita akan pakukan papan ni ke batu terus. Jadi yang tinggal hanya lebih kurang dalam 12 inci untuk kita punya beam atas lah. Sebab tu kita kena sambungkan 8 dan 6. Kalau ada 8 dan 8 pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita dapat kita punya saiz beam atas 12 inci lah. Okey, ni lah kita punya proses sambung kita punya papan, cantum kita punya papan. Jadi untuk satu papan ni biasa saya akan cantumkan, kita akan letakkan 4 kayu 21 ni untuk cantumkan dia. Dia akan jadi cantum macam ni. Dia tak perlu lebih macam ni pun sebenarnya. Tapi saya guna pakai kayu 21 ni yang sebelum ni saya buat pancang, buat beam bawah hari tu kan. Jadi saya pakai balik lah. Jadi kita tak bazir, kita tak perlu beli kayu 21 lagi. Kita pakai je apa yang ada. Inilah kita punya papan. Jadi lepas kita dah siap, kita dah cantum kita punya papan ni, nanti kita akan pasang lah. Tapi sebelum pasang tu nanti saya akan tunjukkan cara ambil level untuk beam atas macam mana. Okey, untuk langkah pertama sebelum kita pasang kita punya papan cetak ni, sebelum ni untuk proses ikat batu, saya ada buat satu marking. Kalau anda tengok video sebelum ni, saya ada buat satu marking daripada aras lantai ke atas 3 kaki masa saya buat proses ikat batu lah. Okey, jadi kita akan gunakan marking yang sedia ada ni untuk kita ambil level kita punya papan cetak beam atas. Kita tak boleh nak ukur leveling kita, ataupun kita tak boleh nak ambil leveling papan cetak atas daripada aras lantai, sebab kita pun tak pasti sama ada lantai tu ada sengit ataupun ada terlebih, terkurang. Jadi cara selamat kita akan
kita akan gunakan marking tiga kaki daripada arah lantai yang kita buat sebelum ni masa proses ikat bata. Kalau boleh nampak dekat semua tiang kita dah ada buat sebelum ni. 3 kaki. Jadi 3 kaki. Jadi kita akan gunakan marking ni sebagai kita punya panduan lah. Jadi lepas tu kita akan gunakan kita punya maktau ink hitam ni. Kita akan buat satu line daripada depan terus sampai ke belakang lah. Boleh tengok Jadi labeling atas kita akan berpandukan dengan kita punya marking 3 kaki yang kita buat sebelum ni. Okay. Okey, jadi dapat kita dah nampak kita punya marking ni. Ni label tinggi tingkap. Ni pun dah ada hitam. Jadi sana pula. Jadi kita akan marking bahagian luar dengan dalam terus sekali. Lepas dah buat kita dah buat kita punya marking ni, baru kita masa nak pasang papan atas tu baru kita tarik tali tape daripada atas sana tu papan sampai ke kita punya marking tu. Jadi kita akan dapat labeling yang sama daripada belakang sampai ke depan. Lagi keluar sikit. Okay. Nampak boleh nampak ni. Jadi kita akan tarik tali tape daripada sini. Jadi daripada marking ni sampai kita punya arah lantai ni hari tu 3 kaki. Jadi daripada marking sampai ke batu yang paling atas tu 7 kaki. Jadi sini dinding ni ketinggian dia 10 kaki. Jadi kita akan pasang kita punya papan cetak sebelah atas dalam 12 inci satu kaki. Jadi daripada marking ni ke papan yang paling atas sekali tu lebih kurang dalam 8 kaki macam tu. Marking kita akan marking terus keliling bangunan. Jadi kita buat sekali lah. Lepas tu baru kita terus jalan proses pemasangan papan cetak sebelah luar dulu. Kita akan mula pasang papan cetak ni, start daripada sini dulu. Jadi kita dah ambil satu marking tadi, kita dah buat satu marking tadi kat bawah. Jadi kita akan tarik daripada marking tu pergi ke atas dan kita akan letakkan satu paku. Kemudian kita tarikkan satu benang. Okey, boleh nampak tak Satu paku, lepas tu ada benang. Dan paku dan benang ni akan terus tarik tegak terus sampai ke sana. Jadi masa kita pasang papan tu, kita punya bucu papan ataupun papan sebelah atas akan duduk sama paras dengan kita punya benang sahaja. Jadi dia takkan lebih, takkan kurang. Jadi aras ataupun paras ketinggian kita punya beam sebelah atas tu akan dapat sama sahaja. Nampak dia tengah letakkan satu papan dekat tepi tiang tu. Dekat dekat papan tu ada satu paku yang dia orang letak tu. Jadi nanti benang tu dia akan tarik string terus dekat benang tu, dekat paku tu. Terima kasih. Lilit, Lilit habis. Lilit kat kayu. Ni bawah ni.
Garang. Baik. Garang cikgu garang Tergadang mungkin ni baik. Okay, nampak kita tarikkan satu benang kat situ. Okey, selesai. Jadi lah kita dah tarikkan kita punya benang, kita dah ukur daripada bawah tadi. Okey, sekarang kita dah boleh start pasang kita punya papan cetak sebelah atas. Nampak benang, nampak tu benang. Tu benang. Jadi beam kita, papan cetak kita akan ikut je ketinggian benang tu. Itu cara dia lah. Kemudian untuk memudahkan kita punya proses pemasangan papan cetak, susunkan kita punya scaffolding ni, staging ni, untuk memudahkan kita punya pemasangan sebelah atas. Tapi scaffolding ni kalau tuan-tuan tak ada kat rumah ataupun benda ni tak ada, boleh sewa, ada kedai yang buat sewa scaffolding ni Jadi cara ni kita akan gunakan terus kepada keliling bangunan sampailah bahagian depan ni. Kita akan gunakan teknik yang sama. Jadi kita akan dapat ketinggian dan level beam sebelah atas tu sama rata daripada bahagian depan sampailah ke bahagian belakang. Jadi kita tak risau tinggi dan rendah kita punya roof beam Tengok dari jauh apa nama? Naik. Benang. Kau masuk paku dulu satu. Masuk paku dulu. Bawa dalam benang. Silam mengai. Silam pula. Lagi. Okey. Benang. Jadi masa kita buat proses pemasangan papan ni, papan cetak kita ni, pastikan kita punya benang ni betul-betul ada kat kita punya bahagian paling atas kita punya papan ni. Lepas tu baru kita paku papan kita ni terus kepada batu. Jadi itu saja dia punya cara. Okey, atas sikit. Sabar, mama kita baik. Jadi ini pun dah cukup kuat dia sebenarnya. Kita pakukan lebih kurang sana satu paku, dua paku, 3, 4, 5, 6. Kira satu bahagian papan ni lebih kurang dalam 6 paku lah. Jadi boleh nampak kita punya benang tu sama je dengan kita punya level papan tu. Ni paku dah bengkokkan kan bang? Jadi bila kita tarik pun tak ada masalah sebab dia dah keras, dia dah kuat kat atas, dia dah keras, dia dah strong kat sini. Nanti sebelah atas kita akan kunci pula bahagian atas. Ini kunci bahagian lain lah. Atas tak payah, bawah aja sampai je. Jadi ini terus je kita pasang tegak, terus ikut je kita punya level benang lah.
Kalau ikut saya punya pengalaman lah. Saya punya pengalaman untuk proses pemasangan papan cetak ni. Kalau untuk bahagian luar ni boleh dikatakan yang paling senang lah. Sebab kita letakkan je macam tu. Letak, lepas tu kita terus je paku. Nampak? Macam ni lah dia punya keadaan bila kita dah siap pasang papan kita punya bahagian luar. Jadi kita akan sambung terus pergi belakang, lepas tu masuk ke sebelah sana pula, dan kemudian baru kita akan datang sampai ke depan lah. Jadi biasa kalau untuk untuk proses pemasangan papan cetak ni sebelah luar ni, biasa saya ambil masa lebih kurang dalam setengah hari macam tu lah untuk bahagian luar saja. Lepas tu baru kita masuk ke dalam. Ya, sebelah dalam dia ada agak rumit sikit lah. Dia agak rumit sebab dia kena banyak potong. Papan dia kena banyak potong, ada banyak sambung. Dia ada susah sikit, leceh sikit lah. Okay, jadi dia macam ni lah. Dia punya view daripada dalam. View dia dari dalam. Jadi kita akan pasang pula papan sebelah dalam ni nanti. Kemudian baru kita akan kuncikan papan kayu 21 sebelah atas. Jadi bawah tadi kita dah paku dekat batu. Jadi atas tu kita akan kunci antara papan dengan papan. Kita akan gunakan kayu 21. Kuat insya-Allah, jangan risau. Masa kita curah konkrit tu papan ni takkan pecah, jangan risau. Sebab cara ni saya boleh katakan setiap site, setiap projek saya akan guna teknik yang macam ni lah. Okey, nampak dia macam ni. Bahagian dalam dia akan nampak macam ni. Jadi nanti kita akan sambung pula dari sini terus pergi ke belakang pula. Ini dalam rumah, ni dalam keadaan rumah ni. Ni hall dia besar lah, hall luas lah. Kita tetamu datang tu selesa lah. Jadi ni ada ruang dalam 3 kaki lebih masuk sini. Ni ruang keluarga. Kemudian ni pintu bilik utama, ni bilik. Ni bilik utama. Banyak persoalan dan pertikaian untuk apa ni, bilik utama ni kenapa tak ada bilik air. Itulah saya nak komen lebih-lebih pun saya tak berani. Sebab ni kan atas permintaan kita punya klien, kita punya tuan rumah. Jadi kita sebagai tukang, sebagai kontraktor, kita ikut sahaja apa yang klien kita minta. Hari ni hari kedua kita punya proses pemasangan papan cetak sebelah atas. Jadi kita akan mulakan untuk bahagian hall lah. Macam biasa untuk mudahkan kerja, kita susun kita punya scaffolding ni. Jadi kita susunkan semua sekali bahagian hall ni. Jadi kita terus jalan je, pusing je terus. Jadi kita terus je pasang. Senang lah, tak payah nak pasang satu-satu. Kita pasang je terus sekali. Jadi seperti yang kita boleh nampak ni, teknik pemasangan papan cetak atas untuk bahagian dalam dia sama je macam luar. Teknik dia sama je. Kita letakkan papan tu, lepas tu kita pakukan je terus papan sebelah bawah ni, yang papan 6 inci tu, terus paku kepada dinding lah, kepada batu. Okey. Sama je, teknik dia sama je semua.
Cuma ni kita sambung sebab papan ni tak cukup panjang. Ni 10 kaki. Yang ni ada dalam 3 kaki lebih. Jadi kita sambung kat sini ya. Jadi bila kata sambung ni, kita letakkan satu papan yang kecil ni untuk cantumkan papan panjang ni dengan pendek. Ni fungsi dia yang bahagian ni lah. Lain semua sama je, teknik dia sama je. Kita letak papan tu, kita just terus paku kan. InsyaAllah kuat, tak ada masalah. Jadi bila dah luar dah pasang, dalam dah pasang, baru kita kuncikan sebelah atas nanti. Tapi pastikan kita masukkan besi dulu, pasang besi dulu, baru kita kunci lah sebelah atas. Baru papan cetak kita ni akan jadi lebih kuat lah. Macam ni lah dia punya view daripada atas. Lepas kita dah siap pasang sebelah luar, kita dah pasang sebelah dalam pun kita dah pasang. Jadi macam ni lah keadaan dia. Tapi kena pastikan papan dalam dengan luar ni dia sama tinggi. Dia sama tinggi Kau boleh nampak sama tinggi semua. Ni sama tinggi semua, papan sebelah luar dengan sebelah dalam sama tinggi. Cuma untuk bahagian beam gantung ni, kita letakkan juga papan ni, kita letakkan juga kiri dan kanan, kita letakkan juga. Tapi nanti sebelah bawah ni kita akan alas dengan papan. Bila kita dah alas dengan papan, baru kita letak kayu sokong untuk sokong kita punya papan sebelah bawah ni. Supaya bila kita curah konkrit nanti sebelah atas, papan tu tak melendut. Itulah fungsi kayu sokong sebelah bawah ni. Sama juga dengan yang ni. Dengan yang ni nanti kita akan sokongkan 1, 2, 3, 4, lebih kurang 4 batang kayu sokong kat sini, untuk elakkan papan sebelah bawah ni melengkung masa kita jalankan kerja konkrit. Jadi ni hasil kerja untuk 1 hari setengah. Sebelah luar semalam saya buat lebih kurang setengah hari. Hari ni pun InsyaAllah kita boleh cuba siapkan lah untuk proses pemasangan beam atas untuk papan cetak saja. Tu tak termasuk dengan kerja-kerja besi lah. Jadi tips untuk saya kongsikan kepada semua lah, untuk beam sebelah atas ni, leveling paling penting. Benda ni kena jaga. Kalau tidak nanti masa proses pemasangan kerangka bumbung akan terjadi masalah lah. Jadi nampak ada besi lebihan ni kan. Ni ada besi beam lebihan ni, nanti lepas kita dah siap konkrit, baru kita potong lah. Ni yang last kali ni. Memang kita ada lebihkan sikit dalam 1 inci 2 inci macam tu. Jadi saya harap boleh faham boleh dapat lah apa yang saya cuba kongsikan untuk proses pemasangan papan cetak sebelah atas ni. Cara dia senang. Papan ni, cantumkan papan 1816, lekatkan dia kepada dinding, lepas tu kita terus paku sebelah bawah. Paku je. Untuk batu pasir ni boleh lah kita pakai paku 2 inci setengah, boleh paku. Tapi kalau batu merah tu memang ada susah sikit. Mungkin kena pakai paku konkrit. Ni kalau tengok ni semua paku 2 inci setengah ni. Jadi satu sini paku sini satu, sini satu, sini satu. Jadi kuat lah. Dia akan jadi kuat. Tak ada masalah. Dan last kali lepas kita dah masuk besi apa semua, baru kita kuncikan sebelah atas ni dengan kayu 21 untuk elakkan papan kiri dan kanan ni terbuka. Jadi bila kita dah kunci, masa kita konkrit tu, papan ni takkan pecah lah, takkan terbuka. Okey, jadi itu je yang saya nak kongsikan untuk video bahagian 13 bagi proses pembinaan satu unit kediaman untuk kerja-kerja pemasangan papan cetak.
Jadi insyaAllah saya akan buat satu video lagi untuk bahagian 14, proses penyediaan untuk kita punya besi beam atas ni. Jadi itu saja kita punya perkongsian untuk kali ni. Semoga apa yang cuba saya kongsi dan sampaikan bermanfaat untuk semua, boleh dipakai, boleh digunakan untuk masa akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Terima kasih kerana selalu menyokong channel ni. Okey, Assalamualaikum.